Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Apa khabar anak-anak Nam Imam Bukhari? Harap semua sihat. Hari ini kita bersiaran secara offline sahajalah. Kamu boleh tonton YouTube untuk penglibatan kelas kita pada hari ini. Kelas kita yang terakhir, kita sudah masuk tajuk isi padu cecair, jisim dan panjang. Ustaz rangkumkan sekali. Dan untuk hari ini, kita masih lagi di tajuk yang sama. Dan bersama dengan kamu masih ada lagi lembaran yang Ustaz serahkan pada kelas kita yang terakhir pada hari Rabu. Jadi untuk jadual baru, kita seminggu 2 kali. Kita akan gunakan masa dengan sebaiknya untuk anak-anak tahun 6 Imam Bukhari menguasai asas matematik dengan begitu mantap supaya seperti yang Ustaz cakap yang sebelum-sebelum dalam kelas, supaya kamu pada masa akan hadapan, pelajaran sekolah rendah ni amat penting. Asas untuk sekolah rendah amat penting untuk kamu. Sebenarnya perjalanan kamu masih jauh lagi. Perjalanan kamu masih jauh lagi. Jadi asasnya adalah di sekolah rendah. Seperti mana kalau kamu macam sebuah bangunan. Sebuah bangunan, dia kalau nak jadi sebuah bangunan, nak jadi sebuah rumah tu, asasnya kuat. Lantainya kuat, tiangnya kukuh, barulah bangunan tu tak runtuh. Tapi kalau asas kamu tak kuat, jadi sukar untuk pada masa kamu akan datang. Jadi kita sambung pelajaran kita, anak-anak. Saya off saya punya muka, dan kita fokus pada whiteboard kita pada hari ini. Baik, pada pelajaran kita terakhir, kita telah membincangkan berkenaan dengan penukaran unit. Sebelum kita nak pergi mengira dalam isi padu cecair, jisim dan panjang, kita kena mahir dulu dalam penukaran unit. Baik, Ustaz beritahu dalam isi padu dan cecair, ulang balik pada pelajaran kita minggu lepas. Isi padu cecair, unit yang ada liter, mililiter. Liter, mililiter. Unit yang lebih besar, Ustaz letak belah kiri. Seterusnya, dalam jisim ada unit kilogram dan gram. Dan tajuk panjang ada beberapa unit, tapi Ustaz fokuskan satu dulu. Kita mahirkan satu dulu sebelum kita pergi ke ke unit-unit yang lain, iaitu kilometer dan meter. Jadi 1 liter berapa ml, 1 kilogram berapa gram, 1 kilometer berapa meter. Jadi Ustaz bagi idea pada kamu, dengan tengok huruf yang pertama, liter, tengok simbol dia, ada berapa lekuk, ada berapa titik, 1, 2, 3. Jadi 1 liter 1000 ml. Ada 3 titik, jadi dia akan ada 3 sifar. 1, 2, 3. Faham ya? Harap kamu faham. Tengok huruf yang pertama, ada berapa lekuk? 1, 2, 3. Jadi 1 kilogram bersamaan dengan ada 3 titik tu, jadi ada 1000 gram. Ada 3 titik, 1, 2, 3. Jadi ada 3 sifar. 1, 2, 3. Jadi kamu tak confuse. 1 kilogram ni 100 gram ke 10 gram ke? Tengok huruf yang pertama. Seterusnya, sama juga 1 kilometer bersamaan dengan berapa? 1000 juga. 1000 meter juga. Jadi harap kamu tak confuse. 1 liter 1000 ml, 1 kilogram 1000 gram, 1 kilometer 1000 meter. Ini tajuk isi padu cecair. Ini tajuk jisim, ini tajuk panjang 1000. Kita fokus 1000 dahulu, bagi memudahkan pemahaman kamu. Ustaz, macam mana 110 tu? Iaitu Ustaz dah beritahu pada minggu lepas, dalam tajuk jisim ada meter dengan sentimeter pasangannya. Sentimeter turun bawah, sentimeter
milimeter. Ustaz kena ulang takut ada yang confused. Tapi tengok tu, sentimeter turun bawah. Sama juga macam tadi. Jadi kita teruskan kita punya pemahaman kita. Jadi kalau 1 meter berapa cm? Tengok huruf yang pertama 1, 2. Jadi 100, 2 titik. Jadi 2 sifar. Kat sini 1 titik, 1 sifar. Faham ya? Jadi kamu dah tak confuse mana yang 1000, mana 100, 10. Tapi hari ni kita fokus kembali kepada 1000 sahaja. Nak bagi kamu faham. Jadi untuk penukaran unit mudah. Sebagai contoh 5.6 kilogram, dia kata berapa gram. Teknik yang biasa murid guna, 1 kilogram 1000 gram, jadi kita darab dengan 1000 Ustaz. Betul. Betul. Besar kepada kecil, darab 1000. Jadi kamu gerakkan 3 kali. Ada 3 sifar, kiraan cepat. 1, 2, 3. Jadi dia menjadi 5,600. Cuma pada minggu lepas Ustaz murnikan balik. 5.6 kg berapa gram? Ustaz kata apa? Kamu buat kotak. Kalau confuse. Dan kotak ni bukan Ustaz suruh kamu lukis pun. Ini kalau kamu confuse. Tapi kalau kamu dah mahir, tak payah guna dah. Kamu dah mahir kan? Jangan guna dah. Tapi kotak ni dalam fikiran kamu. Kilogram dengan gram. Ya. Ini nak letak titik. Jadi apa soalan dia? 5.6 kg. Berapa gram? Okey, tengok ni. Tapak yang kita nak isi. Dia menjadi 5,600 gram. Apa pun dalam penukaran unit, kalau ada pecahan pula, tukarkan dia kepada apa? Tukarkan dia kepada perpuluhan dahulu. Kena ingat lah. Baik, perhatikan table di sebelah kanan Ustaz tu. Sebagai contoh, Ustaz bagi contoh lah. 3/4 kg. Berapa gram? Ini pelajaran kita minggu lepas ni. Nak ulang balik. Jadi 3/4. Jadi tukarkan kepada perpuluhan. 4 tu apa? 4. 3/4 tu apa? Perhatikan sini. Sifar perpuluhan 75. Jadi 4. Jadi 4.75. Nah, 4.75. Jadi kamu tukarkan dia kepada gram, tak sifar. Jadi hilangkan titik ini. 4750 gram. Jadi saya harap kamu faham pelajaran kita yang terakhir. Baik, hari ni kita terus seterusnya. Kita rujuk lembaran kita tu. Ustaz buat beberapa soalan, nanti kamu buat latihan untuk seterusnya ya. Baik, kita teruskan lembaran kita pada minggu lepas. Ada 2 helai lagi yang kita tak cover up. Ustaz suruh kamu tampalkan pada buku Mat 2 sepatutnya. Iaitu menukarkan unit kecil kepada unit besar. Soalan B, menukar unit meter kepada kilometer. Kotak ni kita jangan ubah kalau kamu nak guna kotak. Kilometer kepada meter. 1 kilometer 1000 meter. Jadi kita tahu, kita buat 3 kotak sini. 1, 2, 3. Sebab kita kata 1000 meter. Ada 3 tapak. Jangan kamu confuse. Jadi perhatikan balik. 49 meter, tapak dia kat mana? Kat paling kanan sekali. Dekat paling kanan sekali. Kamu rapatkan ke sini. 49 meter. Jadi nak tukar kepada kilometer,
Jadi ada berapa tapak kosong? Kat sini kamu kena letak. Lepas tu letak titik. Jadi dia menjadi 0.049 kilometer. Bila besar, bila kecil kepada besar, dia ada perpuluhan. Contoh seterusnya, 153 meter. Mana kamu nak letak tapaknya? Sini, rapat ke kanan. 153 meter. Jadi, macam mana nak buat seterusnya? Seterusnya, kamu tambahlah. Ada tapak kosong yang kamu kena isi. Jadi, menjadi 0.153 meter. Ni lupa pula nak letak unit meter. Jadi saya harap kamu faham ya. Muka unit yang kecil kepada besar. Baik, seterusnya kamu boleh buat latihan yang berulang juga nak meningkatkan kefahaman kamu di C dan D. Sekarang ni kita pergi penukaran yang seterusnya. Kalau dia istilahnya berpasangan. Dia ada unit berpasangan. Menukarkan unit berpasangan dekat E ni. Dia kata tukarkan kilometer, meter kepada meter. Bagaimana nak menyelesaikan situasi ini? Kotak ni berharga sebenarnya. Dia boleh digunakan macam-macam. Jangan ubah situasi kotak ni. 1 kilometer 1000 meter. 1, 2, 3. Dia nak tukar kepada meter. Kamu letak dia punya pasangan ni dekat jadual dia. 3 kilometer 3 kilometer. 170 meter 170 meter. Dia nak apa dalam meter? Dalam meter, jadi tak payah ubah apa, tak payah letak titik. Kalau nak tukar pada unit besar kena letak titik. Jadi dia menjadi 3170. Faham ya? Baik, soalan seterusnya. Kalau kamu confused, Ustaz tunjuk soalan seterusnya. 7 kilometer. 7 kilometer. Unit sama kan? Kilometer, letak kat kilometer. Lepas tu apa? Lepas tu 40 meter. Mana nampak ni? 40 meter. Letak kat sini. 40 meter. Rapat ke kanan. Dia nak unit dalam meter. Jadi penyelesaiannya apa? Mana ada tapak kosong, letak sifar. Jadi dia menjadi 7040 meter. Saya harap kamu faham bagaimana nak menyelesaikan soalan penukaran unit. Selamat mencuba. Selesaikan bahagian latihan untuk lembaran, iaitu lembaran yang mana? Yang lembaran kedua-dua lembaran ni cuba selesaikan. B, C, yang ini B, C. Saya harap nampaklah. Dan seterusnya D, E. D, E. Yang ini ada 2 lembaran yang kamu kena buat. Bakinya kamu kena buatlah. Saya harap pemahaman kamu semakin baik mengenai tajuk penukaran unit. Selamat mencuba. Lepas tu latihan ini sila hantar balik kepada ustaz. Siapa yang ada masalah printer tak apa, kamu boleh salin, ustaz faham. Dan nak salinnya mudah sahaja. Apa pun kalau ada dalam pecahan, tukarkan dia kepada apa? Tukarkan dia kepada perpuluhan. Wallahualam, cukup sekadar itu saja. Selamat mencuba.